Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita sambung tentang unsur peralihan. Okey, unsur peralihan, kalau kamu tengok, okey, kita lukis balik. Nak kenal unsur peralihan tu. Okey, sini 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey. So, unsur peralihan berada di sini. Okey. Okey, ni kawasan ni. Kawasan ini digelar sebagai, sampai sini digelar sebagai unsur peralihan. Okey, unsur peralihan dia melibatkan kala ketiga. Okey, ni kala 3. Kala 3, okey, dan kala 4, kala 5, kala 6, okey. Sampai kala 6 ni dah. Okey. Ni kita panjang lagi sampai ke bawah tu. Okey. Macam tu. Okey, so ni kawasan logam unsur peralihan. Okey. Selalunya okey, sini adalah skandinium. Okey, skandinium dan berakhir dengan zinc. Zinc, dia kawasan-kawasan ni kawasan yang popular. Okey. So, keelektronegatifan unsur peralihan, okey. Nanti terlebih dulu. Unsur peralihan bermula dekat kala 3, ni kala 3. Okey, dekat nombor apa ni? Okey, kumpulan 3 hingga 12. Okey, kumpulan 3 hingga 12. Tu unsur peralihan. Okey. So, saiz atom ataupun jejari atom unsur peralihan, okey, lebih kurang sama sahaja. Maksudnya ni dalam grup daripada sini ke sini, okey, dia sama saiz belaka. Okey. Dia unsur peralihan logam, okey. Peralihan bersifat logam. Sifat logam. Sebab tu kita panggil unsur peralihan logam. Okey. Boleh. So, kita pergi kepada sifat fizik dia. Okey. Sifat fizik untuk unsur peralihan. Kita pergi kepada sifat fizik. Okey, sifat fizik unsur peralihan. Okey. Awak kena ingat dia adalah pepejal kelabu. Pepejal kelabu. Lepas tu ada berkilat pada permukaan dia. Okey. Seterusnya sifat dia adalah mulur. Mulur ni mudah ditarik. Ditarik. Okey. Mudah ditarik. Selalunya mudah ditarik ni awak ingat wayar lah, wayar. Okey. Wayar. Wayar-wayar ni bersifat mulur lah. Okey. Lepas tu pula boleh ditempa. Okey, boleh ditempa. Apa maksud ditempa? Ditempa ni dibengkok. Dibengkok ataupun diketuk. Tu sifat tu logam unsur peralihan. Okey. Lepas tu tegangan dia tinggilah. Okey, tegangan dia tinggi. Tegangan tinggi. Okey. Lepas tu takat lebur, takat didih dia tinggi. Takat lebur, takat didih dia tinggi. Okey. Lepas tu ketumpatan sangat tinggi. Okey. Ruang tak ada ni. Okey. Kita tambah sini kat atas ni lah. Okey, ketumpatan dia tinggi tapi saiz kecil. Kecil-kecil tu cili padi lah. Okey. Dan bila sebut logam, dia adalah
boleh mengkonduksikan arus elektrik. Itu contoh-contoh sifat fizik untuk unsur peralihan. Okey. Okey, kita pergi kepada ciri-ciri ataupun sifat istimewa dalam kumpulan unsur peralihan ni. So, unsur peralihan dia ada ciri-ciri iaitu sifat-sifat keistimewaannya. Okey, dia berbanding dengan kumpulan lain. Kumpulan lain dia tak tanya. Tapi dalam unsur peralihan ni, okey, dia ada ciri-ciri istimewanya. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama apa dia? Membentuk ion atau sebatian berwarna. Selalunya pelajar akan tertukar. Okey, dia kata sebatian membentuk berwarna. Dia kena ada perkataan sebatian ataupun ion berwarna. Sebagai contohnya ferrum 2 sulfat, okey, iaitu warna hijau. Okey, kobalt klorida COCl2. Kobalt klorida berwarna merah jambu. Okey. Dan seterusnya yang paling popular adalah kuprum 2 sulfat, iaitu berwarna biru. Okey. Itu adalah sebatian berwarna. Okey, membentuk sebatian berwarna. Yang kedua, ciri-ciri keistimewaannya adalah menunjukkan nombor pengoksidaan yang berbeza. Okey, dalam sebatian. Atau bahasa mudahnya, okey, mempunyai nombor pengoksidaan lebih daripada 1. Okey, mempunyai nombor pengoksidaan lebih daripada 1. Okey. Sebagai contoh, besi dan nikel. Okey, besi adalah ferrum. Okey, besi adalah ferrum, mempunyai nombor pengoksidaan positif 2 dan positif 3. Sama juga dengan nikel. Nikel ada positif 2 dengan positif 3. Okey, kuprum ada positif 1 dengan positif 2. Okey, mangan. Okey, mangan ada positif 2, positif 3, positif 4, positif 6 dan 7. Okey, ni yang popular lah. Dan yang terakhir, contoh seterusnya adalah kromium. Okey, kromium ada positif 2, positif 3, positif 6. Okey, tolong take note lah. Okay. Ciri yang ketiga adalah membentuk ion kompleks. Ion kompleks ni maksudnya dia membentuk satu ion gabungan antara logam dengan unsur-unsur bukan logam. Maksudnya dia mempunyai kelompok satu ion yang bercabang banyak lah. Okey, sebagai contohnya, yang tingkatan 5 akan jumpa lah, iaitu perkataan kalium heksasianoferat. Okey, heksasianoferat ni ada 2, iaitu kalium heksasianoferat 2 dan satu lagi kalium heksasianoferat 3. Okey. So, ion heksasianoferat iaitu FeCN6 4-. Okey. Okey, dan satu lagi adalah FeCN6. Okey.
3 negatif. Ni. Okay. Ini adalah contoh-contoh ion hexacyanopherat. Okey, boleh. Okey. Ciri yang terakhir adalah sebagai mangkin. Okey, sebagai mangkin. So mangkin okey, yang ini akan jumpa dalam industri lah. Okey, contohnya besi, iaitu ferrum, digunakan pakai untuk menghasilkan amonia. Okey, nak menghasilkan amonia. Okey, nak menghasilkan amonia. Okey, kita gunakan mangkin besi. Okey. Lepas tu kita nak gunakan apa dia? Maksudnya guna vanadium V2O5. So nama dia vanadium 5 oksida. Okey, digunakan untuk nak menghasilkan asid sulfurik. Okey. Okey. Okay. Tu beberapa contoh lah. So harap-harap kamu ingatlah. Okey. Lepas itu platinum. Okey, platinum digunakan untuk menghasilkan asid nitrik. Okey. Tu sebagai mangkin. Okeylah. Okey. So itu adalah kumpulan unsur peralihan.